Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Yang dirahmati tuan-tuan, puan-puan, para jemaah muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pada petang yang berbahagia ini, marilah sama kita menzahirkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya dan hidayah daripadanya serta diberikan taufik kepada kita, maka dapat sama-sama kita berada dalam majlis ilmu walaupun secara maya. Moga-moga pendedahan ilmu yang akan disampaikan sebentar nanti akan memberi manfaat kepada kita bersama. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah juga kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah masih memelihara diri kita semua daripada mara bahaya, malapetaka, penyakit berbahaya khususnya COVID-19 yang mana hari ini angkanya menjangkau kepada 6,000 lebih. Amat menakutkan kepada kita semua. Namun begitu tuan-tuan, puan-puan sekalian, ini merupakan ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Mahu tidak mahu kita menerima ujian tersebut dalam keadaan kita bersabar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga wabak ini diangkat segera dan dihilangkan daripada bumi kita, khususnya negara kita Malaysia dan seluruh dunia. Dan juga mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua dihindari daripada dijangkiti virus tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai usaha kita, ikhtiar kita, maka hendaklah kita sentiasa mematuhi, menjaga SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan, dan hendaklah kita sentiasa mengingati antara satu sama lain. Jika kita nampak sahabat kita yang tidak memakai pelitup muka, penutup mulut dan hidung, maka kita pesan kepada dia supaya pakai agar tidak dijangkiti wabak yang tidak nampak virus tersebut. Baik tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah pada petang yang berbahagia ini kita akan sambung lagi pengajian kita dalam kitab halal dan haram dalam Islam, yakni halal dan haram dalam kehidupan orang Islam, khususnya dalam tajuk tidak dikira darurah bagi seseorang individu selagi mana ada orang lain yang boleh menolak daruratnya. Maksudnya, tidak dikira berlaku darurat kepada seseorang selagi mana ada orang lain, ada masyarakat yang dapat membantu dalam keadaan dalam keadaan darurat tersebut. Baik tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, tidak dikira darurat selagi mana seseorang manusia itu tidak mendapat makanan dalam miliknya sendiri. Maknanya sekiranya seseorang itu dia tidak ada makanan untuk dimakan, dan makanan itu adalah miliknya sendiri, dia tidak ada pada diri dia, bahkan dia tidak dianggap berada dalam keadaan darurah untuk dibolehkan ianya memakan makanan yang diharamkan. Walaupun seseorang itu menghadapi situasi keadaan yang dia tidak ada makanan pada diri dia, makanan itu makanan miliknya sendiri, habis
tidak ada. Dia berada dalam keadaan kelaparan, maka dia tidak boleh menganggap diri dia sebagai berada dalam keadaan darurah dan membenarkan dirinya untuk makan makanan yang diharamkan. Selagi mana ada dalam masyarakatnya, tidak kira sama ada orang Muslim ataupun orang bukan Islam, yakni kafir zimmi, orang yang memiliki kelebihan makanan yang dapat menolak darurat itu daripada dirinya, maka seseorang itu tidak dikatakan darurat lagi selagi mana dalam masyarakat dia, dalam kawasan tempat tinggalnya masih ada orang yang mempunyai makanan, sama ada orang itu orang Islam ataupun bukan Islam, yang mempunyai lebihan makanan dan dapat menolak diri dia daripada kelaparan tersebut. Maknanya seseorang itu dia boleh pergi minta, dia boleh pergi minta untuk dapatkan makanan tersebut, untuk beli dan sebagainya. Bukan mudah untuk meletakkan seseorang itu dalam keadaan darurat yang membenarkan diri dia untuk mengambil makanan yang diharamkan. Ini kerana masyarakat Islam itu sentiasa bersikap tolong-menolong dan saling mempercayai antara satu sama lain. Ini sifat ataupun sikap seorang Islam, dia mesti ada dalam diri dia, dalam jiwanya, iaitu sikap tolong-menolong dan saling mempercayai antara satu sama lain, saling membantu antara satu sama lain, sebagaimana bahagian jasad yang satu atau seperti sebuah bangunan yang tersusun yang mana saling menguatkan antara yang lain. Ini gambaran orang Islam, mestilah ada pada diri seorang Islam itu sikap tolong menolong. Ini sikap orang Islam. Jadi kalaulah orang Islam tidak ada sifat ingin tolong menolong antara orang Islam yang lain, maka dianya Islam tetapi Islam yang mementingkan diri sendiri. Ini satu sikap yang tidak digemari oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi menggambarkan orang Islam ni seperti mana satu badan, satu jasad, satu tubuh. Sekiranya salah satu anggota tubuh lain yang mengalami kesakitan, maka anggota yang lain juga turut merasai sakit. Inilah gambaran jelas yang disebutkan oleh Rasulullah SAW berkenaan dengan sikap orang Muslim. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 12, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Maksudnya, dan bertolonglah kamu atas jalan kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah sekali-kali kamu bertolong-tolongan ke atas perkara yang melakukan dusta dan permusuhan. Allah perintahkan kita agar kita memberi bantuan, memberi pertolongan ke atas perkara kebaikan. Jadi dalam hal membantu orang yang lapar ini tuan-tuan, agar orang yang lapar tersebut dia tidak mengambil perkara yang haram, maka menjadi suatu kewajipan kepada kita orang Islam untuk tolong orang Islam yang lain dalam keadaan yang kelaparan. Hari ini tuan-tuan, kalau kita lihat di Palestin, orang Islam dalam keadaan yang dihina, dalam keadaan yang tragis, dalam keadaan berlaku peperangan, boleh dikatakan bom meletup setiap masa dan ketika. Maka apa yang kita boleh buat menjadi tanggungjawab kepada kita untuk meringankan bebanan ukhuwah, bebanan saudara kita di Palestin, saudara Islam kita, maka kita hulurkanlah sumbangan dalam bentuk harta benda yang ada pada kita. Sekurang-kurangnya sikit sebanyak membantu meringankan beban orang Islam, sahabat Islam seakidah dengan kita
yang berada di sana. Kalau tak mampu dari segi harta, apa yang boleh kita buat? Yang paling mudah sekali ialah kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kekuatan, kesabaran dan dihancurkan musuh-musuh Islam yang cuba hendak merosakkan, merampas hak orang Islam di Palestin. Baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh seorang ulama yakni Ibn Hazim, dia mengatakan bahawa sesungguhnya tidak halal sama sekali bagi seorang Muslim dalam keadaan terpaksa untuk makan bangkai atau daging babi selagi mana dia masih mendapati makanan lain yang merupakan lebihan makanan sahabatnya, sekalipun dia seorang Muslim maupun kafir zimmi. Jadi ulama Ibn Hazm mengatakan bahawa orang Islam ni tidak boleh nak katakan diri dia dalam keadaan darurat yang membolehkan dia terpaksa makan bangkai ataupun daging babi ataupun benda yang haram, selagi mana masyarakat dia ataupun jiran tetangga dia masih mempunyai lebihan makanan. Jadi kalau kita lihat hari ini di negara kita, tuan-tuan, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala melimpahkan nikmatnya yang begitu banyak yang berupa makanan. Ya, walaupun kita berada dalam suasana pandemik COVID-19, kita lihat masyarakat Islam di negara kita ini masih lagi dapat menikmati makanan. Walaupun dia kita lihat dalam keadaan susah untuk mendapat pekerjaan, tetapi ada agensi-agensi, NGO yang turut membantu menyampaikan makanan kepada mereka ini. Baik tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah menjadi kewajipan ke atas orang yang punya lebihan, yakni lebihan makanan, memberikan makanan itu kepada orang yang sedang lapar. Menjadi tanggungjawab kita, orang yang berada, orang yang punya lebihan makanan ini, memberi makanan kepada orang yang lapar, orang yang tidak ada makanan. Dan ianya menjadi tanggungjawab kita yang merupakan sedekah. Yang merupakan sedekah. Terutamanya sedekah di bulan Ramadan, satu sedekah yang amat baik, satu sedekah yang afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini bulan Ramadan yang kita telah lalui dan meninggalkan kita lebih kurang dalam 7-8 hari yang lalu. Baik tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, menjadi tanggungjawab kita orang Islam yang mempunyai lebihan makanan itu memberikan makanan kepada orang yang sedang lapar, orang yang tidak ada makanan. Jika berlaku perkara sedemikian, ya, maka tidak lagi dikira terpaksa untuk dibolehkan baginya memakan bangkai atau daging babi. Maknanya orang yang dalam keadaan lapar tadi, jika ada orang lain yang boleh memberi makanan kepada dia, boleh membantu dia menghilangkan lapar tersebut, maka dia tidak boleh menyatakan diri dia tadi terpaksa untuk makan bangkai atau daging babi ataupun perkara yang diharamkan. Dan dari segi hukum, dia dibolehkan memerangi orang yang menahan makanan itu daripadanya. Maknanya sekiranya orang yang ada makanan lebihan makanan tadi, dia tidak bagi makanan kepada orang yang lapar tadi, maka orang lapar tadi boleh memerangi, mana-mana boleh mengambil cara kekerasan harta orang yang ada lebihan makanan tadi. Dia boleh memerangi atau dia boleh mengambil makanan tadi dengan apa jua caranya, kerana untuk menghilangkan lapar. Jadi orang yang ada makanan tadi tidak boleh dia menahan hartanya, boleh dia menahan makanan yang lebihan makanan itu kepada orang yang lapar tadi.
Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya daripada Abu Musa Asy'ari, qala Nabi SAW, udul marida wa at'imul ja'i'a wa fukul a'i. Maksudnya, ziarahilah pesakit, berilah makan orang yang lapar, dan bebaskanlah tuannya. Dan bebaskanlah tuan. Nabi SAW memerintahkan kita dalam hadis ini supaya kita ni ziarah orang sakit. Ni tanggungjawab orang Islam dalam bab jiran dan sebagainya. Ziarahilah orang sakit. Kemudian Nabi sebutkan juga wa at'imul ja'i'a, dan berilah makanan kepada orang yang sedang lapar. Ini menjadi tanggungjawab kita, kewajipan kepada orang yang ada lebih makanan ini agar beri makanan kepada orang yang lapar. Pahalanya cukup besar tuan-tuan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pahala memberi makan kepada orang yang lapar ini, kalau kita lihat dalam bab kelebihan memberi makan kepada orang lapar itu cukup banyak. Antaranya iaitu salah satu daripadanya ialah makanan, apa jua bentuk yang kita berikan itu menyelamatkan kita di dalam kubur dan juga di hari akhirat nanti. Jika dia bertindak, maknanya orang yang menahan harta daripada memberi makan kepada orang lapar tadi, lalu membunuh orang itu. Orang yang ada harta tadi, dia bertindak membunuh orang yang lapar itu, maka si pembunuh itu mestilah dikiaskan, iaitu dikenakan ke atasnya hukum hudud dan qisas. Ini berat hukumnya tuan-tuan. Orang yang menahan harta, menahan makanan daripada diberikan kepada orang lapar, dan apabila berlaku orang lapar tadi mengambil hartanya dan dia bunuh orang yang lapar itu, maka si pembunuh tadi dikenakan hukuman hudud dan qisas. Jika dia membunuh orang yang menahan makanan, jika dia orang yang lapar tadi dalam pergulutan, dalam memerangi orang yang ada makanan tadi, jika dia membunuh orang yang menahan makanan, maka orang itu akan ditimpa laknat Allah Subhanahu wa taala, kerana dia telah menahan sesuatu hak yang mesti diberikan. Jadi orang yang ada harta tadi pun, dia mati dalam keadaan terbunuh itu, maka dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab dia menahan hak yang mesti diberikan daripada hartanya kepada orang yang tidak ada makanan, ini orang lapar. Dia termasuk dalam golongan fi'ah baghiyah, iaitu golongan yang zalim yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 9, fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Jika salah satu berlaku zalim terhadap yang lain, maka lawanlah puak yang zalim itu sehingga dia kembali mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah sebagai dalil kepada kita, maka orang yang menahan harta, orang yang menahan makanan diberikan kepada orang yang lapar itu, maka boleh boleh dibunuhlah, maka boleh sehingga dia kembali mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka boleh diambil tindakan agar orang yang ada harta tadi dia kembali semula mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, yakni dia taat kepada Allah dengan cara memberi makan kepada orang yang lapar. Dalam hal ini, orang yang menahan hak itu adalah pelaku yang zalim ke atas saudaranya yang punya hak dalam perkara ini. Kita ni tuan-tuan,
sekiranya kita tidak beri makanan, lebihan makanan yang ada pada kita, pada orang lapar, maka kita dikatakan orang yang zalim terhadap saudaranya kerana ianya punya hak dalam harta kita. Jangan kita lupa bahawa harta yang ada pada kita ini, tuan-tuan, hak milik kita semua. Ianya adalah sebahagiannya adalah hak milik orang-orang yang lapar, orang yang miskin. Justru itu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu telah memerangi orang-orang yang enggan menunaikan zakat kepadanya. Sebab inilah, tuan-tuan, Amirul Mukminin mengeluarkan arahan supaya pergi bakar rumah-rumah orang yang enggan mengeluarkan zakat. Perang orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat. Sebab apa? Dalam harta yang ada pada mereka itu adalah sebahagiannya kepunyaan hak orang lapar. Baik, tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam bab ini, seseorang yang tidak ada makanan, janganlah ianya mengambil mudah, menyatakan dirinya tadi dalam keadaan darurah yang membenarkan dirinya boleh mengambil makanan yang haram. Tidak boleh lagi. Selagi mana dalam masyarakat dia ada orang yang mempunyai lebihan makanan, wa ima orang itu orang Islam ataupun orang bukan Islam, dan menjadi tanggungjawab kepada orang Islam yang punya lebihan makanan membantu orang yang dalam keadaan lapar, menghilangkan kelaparan, iaitu sama ada dengan memberi makanan ataupun memberi harta yang ada padanya, sehingga mana orang yang lapar tadi dia tidak rasa tersisih dan dia tidak rasa dihina dan dia tidak rasa dizalimi. Dan juga orang punya harta, sekiranya dia tidak melaksanakan haknya itu, maka dia berdosa dan dia dikira sebagai orang yang zalim. Maka sebab itu, tuan-tuan, kita jadikan diri kita sebagai orang yang suka memberi, walaupun sedikit, ianya tetap dikira di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sebagai orang yang suka memberi. Orang yang memberi ini kelebihannya cukup besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Terutamanya beri makan kepada orang yang lapar, khususnya di dalam terutamanya di bulan Ramadan yang telah kita lalui tempoh hari. Baik, tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, sekarang itulah untuk petang ini dalam kuliah ringkas ini, mudah-mudahan ianya beri manfaat kepada kita bersama, dan insya-Allah dalam bab yang akan datang kita akan masuk bab baru, iaitu penyembelihan mengikut syariat Islam. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah kejahilan di saya, aqul qauli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.